Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk peserta kolokium penyelidikan 2020 di Intan Bukit Kiara. Saya Nurjanah binti Sulaiman daripada Agensi Kementerian Pertahanan akan berkongsi berkenaan dengan kajian sarjana saya yang bertajuk The Internet of Things Readiness Amongst Malaysian Public Agency. Secara ringkasnya, kajian saya ini akan membuat definisi berkenaan dengan IoT dan juga akan merujuk kepada numbers of connected devices yang kita mendapat sumber daripada HP dan juga Mohan pada tahun 2018 bermula pada 1980 dan sejangkaan pada 2025 connected devices kita akan menjadi 1.0 trilion. Dan juga saya merujuk kepada trends pas 5 tahun yang lalu di mana menurut Zaidi dan Faizal pada tahun 2017 merujuk kepada carian keywords di Google adalah IoT dan Internet of Things telah meningkat daripada tahun 2015 sehingga sekarang seperti mana pada rajah tersebut. Secara ringkasnya background kajian saya adalah saya nyatakan dari segi cabaran yang saya dah hadapi, iaitu cabaran mengkaji kesediaan faktor untuk IoT ini. Cabaran dia adalah untuk mengenal pasti dan juga tiada model yang khas khusus untuk IoT ini. Dan juga berdasarkan itu kita membuat kajian daripada previous study di mana berdasarkan ICT domain yang lain lah. Dan daripada itu saya mendapat solution iaitu mengenal pasti ketersediaan IoT dan juga boleh mencadangkan model konseptual. Dan sahaja daripada itu saya dapati ada terdapat 5 faktor yang boleh mempengaruhinya iaitu teknologi, security, policy and law, human dan juga yang terakhir adalah governance and management. Seperti mana kajian-kajian lain, problem statement yang saya hadapi adalah seperti mana yang saya nyatakan pada challenge saya tadi adalah kita untuk menyiasat dan mengenal pasti apakah faktor yang boleh mempengaruhi ketersediaan pelaksanaan IoT di kalangan sektor awam. Dan juga bila kita mengenal pasti ketersediaan ini, kita boleh memahami teknologi dan juga isu-isu yang kita boleh hadapi semasa pelaksanaan IoT ini. Di mana yang nyatakan oleh Zaidi dan Faizal pada tahun 2017 betapa pentingnya IoT ini di mana MIMOS telah memperkenalkan satu National IoT Strategic Roadmap pada tahun 2015 sebagai guideline kepada agensi-agensi awam. Begitu juga mampu sebagai public agency telah mengambil peluang ini untuk mencipta satu ruang kepercayaan ataupun situasi di kalangan rakyat bahawa digital government ini merupakan satu inisiatif yang penting untuk ke arah ketersediaan kita ke arah IoT dan juga big data analytic. Selain daripada itu, mobile penetration in Malaysia telah meningkat 150%. Angka ini akan meningkat lagi sehingga pada tahun 2025 sebanyak 280%, seperti mana yang dinyatakan oleh Badruddin et al. Pada tahun 2019. Oleh demikian, tujuan utama saya adalah untuk mengenal pasti, menyiasat, mengenal pasti, seterusnya boleh mencadangkan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi pelaksanaan IoT di agensi kerajaan di Malaysia khususnya. Literature review berdasarkan pada kajian-kajian lampau untuk mengenal pasti apakah faktor, sebab memandangkan IoT ini tak ada satu model yang khusus. Jadi saya dapatkan 8 kajian lampau saya dapatkan kat sini. Dan hasil daripada kajian lampau itu, saya memperolehi knowledge gap dan knowledge gap itu kita akan mengenal pasti apakah faktor tersebut. Hasil daripada tersebut, faktor-faktor yang telah dikenal pasti saya pecahkan kepada 5 dimensi utama iaitu human yang nyatakan oleh Badruddin, Katan, Mola, Baikal dan Asir. Di mana subdimensional kepada human ini adalah dipecahkan kepada 4. Itu melibatkan usage iaitu penggunaan, attitude, apakah attitude kita bila melaksanakan IoT ini dan juga expectation atau perceive kita terhadap IoT ini dan juga merujuk kepada expertise seseorang user itu berkaitan dengan IoT. Dan juga dimensi yang utama juga adalah teknologi. Apakah infrastruktur yang kita perlukan untuk melaksanakan teknologi ini dan juga apakah hardware yang kita perlukan dan juga software. Yang ketiga adalah berkaitan dengan security ataupun keselamatan, di mana dalam security ini subdimensionalnya adalah berkaitan dengan protokol
Setiap keselamatan itu mesti ada protokolnya, ciri-ciri keselamatannya, keseragaman yang kita perlukan dan juga pengukuran security itu, adakah peralatan, infrastruktur kita ataupun software kita itu adalah secure enough to be implemented IoT in the organisation sektor awam. Dan keempat adalah policy and law yang melibatkan enforcement body, architecture, policy and regulation. Di mana policy and law ini sebagaimana kita tahu akan membuatkan garis panduan berkaitan supaya boleh digunapakai oleh seluruh organisasi awam dan juga arkitektur yang manakah IoT ini boleh dilaksanakan oleh seluruh organisasi awam di Malaysia dan juga polisi yang kita boleh seragamkan. Dan yang terakhir adalah dari segi governance dan management, yang mana dari segi government dan management ni adalah kita memerlukan sokongan supaya pihak pengurusan, pihak pentadbir urus boleh memberi sokongan, seterusnya boleh menyediakan keuangan dan juga menyediakan training ataupun menghasilkan kompetensi supaya kita boleh menghasilkan kepakaran dalam bidang IoT ini. Metodologi untuk kajian saya pecahkan berdasarkan framework ini kepada 5 fasa, iaitu Research, Initiation and Planning. Fasa kedua adalah LR tadi, Literature Review. Yang ketiga untuk Data Collection berdasarkan survey dan juga interview. Fasa yang keempat adalah berkaitan dengan data analisis, dan yang terakhir adalah untuk membuat report writing bagi mendapatkan hasil ataupun conclusion saya dapat hasil daripada kajian ini. Berkaitan dengan metodologi semasa collection data ini, saya telah menggunakan dua kaedah metodologi saya, mixed mode, iaitu kualitatif dan kuantitatif. Iaitu untuk kualitatif, saya telah menyediakan satu survey dan saya telah edarkan kepada 30 participants, di mana hasilnya itu akan mendapat pandangan pada mereka berkaitan dengan faktor-faktor yang telah saya kenal participants tadi itulah. Dan hasil daripada itu juga untuk 30 peserta dan juga questionnaire online itu saya pecahkan kepada 26 question, iaitu tiga bahagian, di mana kesemua partisipan ini adalah terdiri pada pegawai-pegawai kerajaan yang telah berkhidmat di sekitar Lembah Kelang. Seperti mana yang dinyatakan oleh Harvey pada 2004, perlunya kita adakan preliminary study ini bagi mengenal pasti adakah kesesuaian faktor-faktor ini dan juga untuk mendapat penilaian awal. Begitu juga dengan Connolly mengatakan kita perlukan sekurang-kurangnya 10% bagi kita boleh menjangkakan persoalan yang lebih besar. Dan hasil metodologi ini juga untuk yang N30 tadi, survey online sebanyak 30 orang. Saya pecahkan dari segi demografiknya, di mana variable yang saya gunakan adalah saya berkaji dari segi jantina, kepakaran ataupun pengalaman pegawai masing-masing, dan juga dari segi education, kelayakan pendidikan dan juga pengalaman kerja. Untuk yang variable gender, kalangan wanita adalah paling ramai, iaitu 66.7%. Untuk experience area, saya telah senaraikan mengikut ICT domain seperti network, IoT, blockchain, machine learning, business intelligence, cyber physical dan any other IT domain. Dan seperti mana yang kita ketahui, yang kita nampak kat sini, yang paling ramai adalah untuk domain untuk network, iaitu 53.3%, dan juga domain IT yang lain lah. Contohnya dari segi development, security. Dan manakala di segi kelayakan akademik pula, saya pecahkan kepada item diploma, bachelor degree, master degree dan juga PhD. Yang mana kebanyakan responden ini adalah bachelor degree dengan 21.1%. Dari segi pengalaman bekerja, kebanyakan responden adalah daripada tempoh bekerja di sektor kerajaan adalah 11 sehingga 15 tahun, iaitu 26.67%. Manakala reliability test on factors, untuk 5 faktor yang saya nyatakan kat sini, kesemua faktor ini adalah 0.7 ke atas dan semua adalah reliable, di mana policy and law adalah merupakan faktor yang paling tinggi. Dan manakala discrete base pula adalah merupakan faktor security paling banyak dipersetujui, lagi reliable lah untuk faktor ketersediaan IoT ini.
Untuk finding pula, saya bila telah membuat kajian data analisis daripada survey dan juga interview dengan 5 expert tu, kita dapati memang saya propose untuk conceptual model, iaitu policy and law, security, governance and management, human perspective dan juga terakhir sekali adalah technology perspective. Di mana pada 30 survey itu pun bersetuju yang seperti yang saya nyatakan tadi adalah security paling banyak dipersetujui pentingnya untuk ketersediaan kita ke arah pelaksanaan IoT. Dari segi demografik, ini adalah merupakan saya membuat kajian ataupun interview kepada 5 expert ICT di sekitar Lembah Kelang yang terdiri daripada 2 lelaki dan 3 perempuan, dan kebanyakan mereka adalah dari segi educationnya adalah pemegang master degree, dan work task mereka adalah dari segi business intelligence, IoT courses, IoT RFID, blockchain dan juga project manager. Dan semua working experience mereka, tempoh bekerja adalah melebihi 10 tahun. Berdasarkan interview daripada mereka ni, untuk teknologi, security dan governance management, kelima-lima mereka menyatakan faktor ini adalah sangat penting. Secara grafnya, IoT acceptance readiness level by factor ini kita boleh nampak faktor yang paling tinggi adalah berkaitan dengan policy and law. Begitu juga dengan human. Iaitu human ni dari segi kita sendiri sebagai user adalah adakah kita bersedia untuk ke arah IoT, ke arah teknologi, ke arah pendigitalan ini. Hasil daripada kajian penambahbaikan untuk kajian-kajian pada masa depan, saya cadangkan supaya boleh memasukkan lebih ramai peserta ataupun pegawai-pegawai yang lain untuk melihat variasi pengetahuan ataupun experience diorang. Sebab sekarang ni saya hanya terhad kepada 5 domain tadi tu saja. Kalau kita lebih kepada domain yang lain, so kita boleh dapatkan lagi pandangan dan kita boleh nampakkan satu analisis yang lagi cantik lah. Ataupun yang kedua adalah kita untuk expandkan to other organisation dan tidak limited kepada government agency sahaja. Untuk masa disebabkan kekangan masa, saya hanya limitkan kepada agensi kerajaan saja. Memandangkan kita lebih mudah untuk mendapatkan pandangan dan kerjasama daripada rakan-rakan sekalian lah. Dan yang ketiga, hasil daripada itu juga untuk future work, kita boleh menghasilkan satu model yang lengkap sebagai rujukan semasa kita melaksanakan IoT ini, supaya pelaksanaan IoT kita lebih kemas, lebih secure dan boleh diguna pakai oleh seluruh agensi di Malaysia, bukan hanya kepada agensi kerajaan sahaja. Sekian saja pembentangan saya untuk kajian saya yang telah dibuat pada semasa saya melaksanakan sarjana. Jika ada apa-apa persoalan ataupun pandangan, tuan-puan adalah digalakkan untuk email terus kepada saya melalui email personal ataupun email di agensi pekerjaan saya ataupun melalui telefon 03-2071-5368. Saya harap dengan adanya kajian seperti ini, kita boleh melaksanakan sebaik-baiknya pelaksanaan IoT supaya boleh menyediakan negara kita ke arah IR 4.0. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.